Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Osman, umur metrik 060165. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami iaitu Nabi Muhammad terima wahyu yang pertama. Okey, untuk pendahuluan, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, Al-Quran adalah kalam Allah yang sekaligus merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang disampaikan kepada umat manusia dengan cara at-tawatur yang termaktub dalam bentuk mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagai sumber tertinggi ajaran Islam, Rasulullah SAW menafsirkan isi kandungan Al-Quran kepada para ulama, para sahabat baginda. Setelah baginda wafat, para sahabat dan kemudiannya diikuti oleh para tabi'in dan para ulama telah berusaha merumuskan beberapa disiplin ilmu keagamaan yang bersumberkan Al-Quran, dan ilmu-ilmu tersebut makin berkembang sejajar dengan perkembangan zaman. Lafaz wahyu dan pecahannya disebut sebanyak 87 kali dalam Al-Quran. Kalimah yang berasal daripada bahasa Arab ini mempunyai banyak makna. Antaranya ialah al-isyarah, al-risalah, al-ilham, al-kalam al-khafi dan segala apa yang disampaikan kepada orang lain. Ia juga bermaksud inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Menurut Kamus Dewan, ia bermaksud firman Allah yang dibaca kepada Nabi dan Rasulnya yang disampaikan sama ada melalui malaikat Jibril ataupun tanpa melaluinya. Definisi orientalisis dan wahyu pada pandangan orientalisis. Orientalisis berasal dari perkataan Orient yang bererti timur, dan orientalisis pula biasanya dirujukkan kepada orang-orang barat yang mengkaji ilmu-ilmu ketimuran seperti bahasa, sastera, tamadun dan agama. Tetapi bagi dunia Islam, apabila disebut orientalisis atau orientalism, ia merujuk kepada orang barat yang mengkaji tentang tamadun dan selok-belok agama Islam termasuk Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, bahasa dan lain-lain. Kajian dan pendirian orientalisis terhadap wahyu dipengaruhi oleh pemikiran yang ditanam oleh kajian-kajian sebelumnya yang menyerang Islam, mencipta kekurangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kepuasan atau keredaan orang Eropah pada masa itu. Lalu mereka menyifatkan Nabi sebagai seorang ahli sihir, pengkhianat, kuat nafsu, musuh kepada orang-orang Masihi. Mereka mengkritik Nabi berdasarkan khayalan mereka semata-mata tanpa merujuk kepada sumber bertulis atau kajian-kajian lepas. Sehingga jadilah kajian ini bertertumpu kepada mereka. Mereka mengulang-ulang tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hanya sebuah rekaan. Hasil kejenihan jiwa, pencamaian kesusastraan dan gabungan fikiran atau tulisan seorang insan. Pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW yang mana wahyu diturunkan kepada baginda boleh dinyatakan seperti berikut. Sebahagian mereka menganggap baginda sebagai pemimpin semata-mata. Hanyalah sebagai seorang pemimpin semata-mata. Sebahagiannya menjadikan baginda sebagai seorang pembaharuan ataupun reformer di dalam masyarakat. Sebahagiannya mengira baginda sebagai salah seorang yang pintar di alam ini. Segelintir mereka menzahirkan baginda sebagai seorang rasul. Lebih sedikit yang menyifatkan baginda sebagai seorang nabi yang diberikan wahyu. Sebahagiannya mengingkari kenabian baginda kerana telah terpahat di akal fikiran mereka unsur materialism dan sekularism, lalu mereka menolaknya sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Azman dan nombor metrik saya ialah 0664. Di sini saya ingin menyatakan antara perkara yang tidak disukai oleh orientalis ialah kebencian terhadap Al-Quran. Orientalis dari generasi ke generasi adalah bahawa Al-Quran bukan firman Tuhan, melainkan karangan Muhammad. Hal ini boleh difahami dalam sejarah konflik keagamaan yang begitu panjang antara Kristian dan Islam, yang akhirnya berujung kepada kebencian sebagai akibat dari adanya perang salib. Kat sini konklusinya, ketika mereka benci terhadap agama Islam sebagai bentuk perundangan Tuhan, maka secara tidak langsung mereka juga benci terhadap kitab suci yang menjadi sumber asasi bagi umat Islam. Al-Quran dalam beberapa ayat banyak mengkritik ajaran yang ada dalam agama Islam. Contohnya, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putera Maryam. Dalam surah Al-Ma'idah, dalam ayat lain juga, Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya
Allah salah satu dari yang tiga dalam surah Al-Maidah dan surah Al-Taubah. Selain itu, firman Allah SWT, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Di samping itu, Allah juga melaknat orang-orang Nasrani kerana menyatakan Al-Masih itu putera Allah. Sejak Allah, mereka menganggap Al-Quran sama sekali bukan kalam ilahi. Mereka menjadikan Bible sebagai tolak ukur untuk menilai Al-Quran. Menurut penilaian mereka, jika isi Al-Quran bertentangan dengan kandungan Bible, maka Al-Quran yang salah. Sebab bagi mereka, Bible adalah God of Word yang tidak mungkin salah, dan kerana Al-Quran berani mengkritik dengan sangat tajam kata-kata Tuhan di dalam Bible, maka Al-Quran bersumber dari syaitan. Itu yang diorang mendefinisikan lah. Okay. Seterusnya, konsep wahyu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kat sini, dalam kamus Al-Kitabi Al-Muqaddas, perkataan wahyu digunakan untuk menunjukkan kenabian yang khas untuk satu-satu kawasan atau bangsa. Ia adalah ketua atau tanda bagi sesebuah bangsa atau masyarakat. Yang dimaksudkan dengan wahyu adalah ilham. Maknanya, roh Allah berada dalam roh penulis. Penulis yang diilhamkan itu. Ia untuk memberikan faedah kepada mereka tentang hakikat roh atau kejadian masa depan yang tidak dapat dicapai melainkan dengan wahyu. Bagi Yahudi, wahyu bermakna ilham atau munculnya fikrah dalam minda Nabi. Seterusnya, keadaan sosial masyarakat Arab ketika wahyu pertama diturunkan. Awal ni berceritakan tentang sebelum wahyu lah. Terbagi menjadi dua. Terbahagi masyarakat ni terbagi kepada dua. Yang pertama, masyarakat bandar yang berada di daerah berhampiran dengan Jazirah Arab seperti Yaman, Mekah, Taif dan Syam. Sedangkan masyarakat luar bandar yang nomad, maksudnya berpindah tempat, terletak di kawasan tengah Jazirah Arab yang terkenal dengan daerah Gersang. Gersang ni maksudnya macam pasir tandus lah. Sehingga masyarakat ini harus hidup berpindah randah dari sumber mata air ke sumber mata air yang lain. Seterusnya, Arab yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah masyarakat yang kurang bijak, yang tak mempunyai ketahuan lah. Buktinya pada saat itu, sastra dan syair juga seni pembangunan perkembangan dengan pesat di kalangan mereka. Setiap tahun diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair. Seterusnya, wilayah masyarakat bandar banyak mendirikan istana, pengairan sawah dan sebagainya kerana sumber daya alam yang secukup dan memadai. Sedangkan di kawasan luar bandar, dia terkenal dengan ilmu-ilmu yang berkembang adalah ilmu yang diperolehi berdasarkan pengalaman seperti ilmu pembintangan, angin, perubatan tradisional, nasab, ramalan dan sejarah. Ini membuktikan bahawa orang-orang Arab ketika itu sudah banyak mengetahui baca, tulis, juga bukanlah orang-orang yang kurang bijak dan tidak berpengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang 4 pendapat mengenai wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana pendapat yang pertama ialah 5 ayat terawal daripada surah Al-Alaq. Yang mana pendapat ini berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Seterusnya, pendapat yang kedua pula ialah surah Al-Muddassir, yang mana pendapat ini berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi di antara dua pendapat yang disebutkan tadi, pendapat yang paling rajih ataupun pendapat yang paling benar adalah pendapat pertama, iaitu 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW di Gua Hira. Jadi bagaimana dengan hadis yang dikatakan oleh Jabir itu? Hadis itu menjelaskan bahawa surah yang pertama turun secara sempurna adalah surah Al-Muddassir, sebelum surah Al-Alaq turun semuanya. Ini kerana surah Al-Alaq yang diturunkan pertamanya hanyalah 5 ayat sahaja. Jadi pandangan ini telah dikuatkan oleh hadis daripada Jabir dalam Sahih Bukhari, yang mana menjelaskan bahawa kisah penurunan surah Al-Muddassir turun selepas kisah di Gua Hira. Atau kita dapat fahami bahawa surah pertama turun selepas terhentinya wahyu adalah surah Al-Muddassir. Disebutkan kebanyakan ulama menyatukan antara hadis Aisyah dan Jabir ini dengan berkata bahawa Jabir mendengar Nabi SAW menceritakan tentang
permulaan wahyu dan beliau hanya mendengar bahagian akhirnya, manakala bahagian awal beliau tidak mendengarnya. Oleh itu, Jabir menyangka bahawa surah yang pertama turun adalah surah Al-Mudassir. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis Jabir adalah surah yang pertama turun selepas berhentinya wahyu, bukan surah yang paling awal sekali turun kepada Nabi SAW. Jadi pendapat yang ketiga pula adalah mengatakan bahawa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Fatihah. Manakala pendapat yang keempat mengatakan ayat yang pertama turun adalah basmalah, kerana setiap basmalah sentiasa mendahului setiap surah. Jadi tentang pendapat ketiga dan keempat ini dikatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentangnya adalah hadis Musa, yang mana ianya merupakan bahagian daripada hadis-hadis yang lemah. Seterusnya kita kepada maksud daripada ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq, yang mana daripada ayat 1 ni membincangkan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu. Jadi umat Islam ini diwajibkan menuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Maknanya selama masih hidup tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan dalam mencari ilmu, kerana perintah menuntut ilmu sudah dijelaskan dalam surah Al-Alaq. Ayat yang kedua pula adalah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Dalam ayat ini dipaparkan bahawa manusia ini berasal daripada segumpal darah, yang mana Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Maka dalam kaitannya dengan kewajipan menuntut ilmu, ayat ini memberi petunjuk kepada manusia supaya mengenal diri dengan jelas, iaitu mengetahui asal kejadiannya. Seterusnya ayat yang ketiga adalah galakan untuk banyak membaca. Dalam ayat ini memerintahkan manusia untuk membaca supaya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang banyak. Jadi berbagai cara atau disiplin ilmu perlu dipelajari supaya kita ni menjadi manusia yang bijaksana, yang tidak mudah untuk menyalahkan orang lain kerana berbeza pendapat. Semakin banyak kita membaca, maka fikiran kita semakin terbuka dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Seterusnya ayat yang keempat adalah dorongan mencari ilmu pengetahuan. Dan di sini Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam, iaitu manusia boleh mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dan didapatinya, sehingga ilmu tersebut dapat disampaikan dan diturunkan ke generasi yang seterusnya. Jadi kita masuk ayat yang terakhir, yang mana segala ilmu itu datang dari Allah. Jadi ayat ini jelaskan bahawa ilmu pengetahuan datangnya dari Allah. Manusia ini lahir ke bumi tidak membawa apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Yang Allah lah yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan. Maka jangan sampai ilmu pengetahuan menjadikan manusia itu menjadi sombong dan melupakan Allah. Jadi sudah selayaknya ilmu pengetahuan membuatkan kita semua semakin dekat dengan Allah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Akmal bin Samsudin, matrik 060 145. InsyaAllah pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang sebab nuzul dan keadaan Nabi Muhammad SAW ketika terima wahyu yang pertama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah SAW mendapat mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Beliau berkhalwat di Gua Hira untuk beribadat selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah SAW membawa bekalan makanan untuk berkhalwat, lalu pulang menemui Sayyidatina Khadijah untuk mengambil bekalan lagi. Sehingga ketika berada di dalam Gua Hira,
beliau tiba-tiba mendapat wahyu. Ketika di Gua Hira, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak boleh membaca." Kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat itu memelukku keras sehingga nafasku terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku, lalu dia katakan lagi, "Iqra, bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak boleh membaca." Dia memelukku lagi kedua kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku, kemudian dia membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam." Maksudnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq 1 hingga 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW pula membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kata baginda, "Sammiluni, selimutlah aku. Sammiluni, selimutlah aku." Maka keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidatina Khadijah, menyelimutkan beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata beliau, "Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku." Sayyidatina Khadijah menjawab, "Demi Allah, wallah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina kerana engkau selalu menyambung silaturahim dengan kerabat, menolong fakir miskin, menghormati tetamu, dan memberi musibah." Sayyidatina Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menjumpa dengan sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada sepupu Sayyidatina Khadijah. Lalu Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Jibril yang telah diutuskan oleh Allah kepada Nabi Musa, betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi." Waraqah lagi berkata, "Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku." Seterusnya, pengajaran yang kita dapat dari kisah penurunan wahyu yang pertama, antaranya adalah wujudnya sistem pendidikan Islam yang kita ketahui secara umum bahawa keadaan ini sering digunakan oleh semua pendidik maupun yang penuntut ilmu. Yang pertama, tarbiyah. Perkataan asal daripada perkataan rabba, yakni memelihara, mengasuh dan memimpin. Yang kedua, ta'lim, yakni berasal daripada perkataan alimah, yang bermaksud mengetahui, memberitahu, melihat, mencerap dan menganggap. Dan yang ketiga, ta'dib, berasal daripada kalimah adubah, yakni maksudnya memperhalusi, berdisiplin dan berbudaya. Manakala kalimat berikutnya memerintahkan agar membaca diiringi menyebut nama Allah, "Iqra bismi rabbi," yang telah memberikan nikmat paling agung bagi manusia berupa penciptaan manusia dari segumpal darah. Ayat selanjutnya menyebut bahawa Allah adalah zat yang maha mulia yang telah mengajarkan pada manusia segala yang tidak mereka ketahui dengan penulisan dan perantaraan. Perintah membaca pada wahyu pertama tidak diiringi dengan penyebutan objek bacaannya, namun langsung dengan kalimat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dalam proses penciptaan juga tanpa menyebut secara spesifik kepada sesiapa yang perintah diberikan. Jelaskan bahawa Iqra, bacalah, jelas baca, bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu. Jelas tidak ada perintah lain terlepas perkataan Iqra itu sendiri. Seterusnya,
sesuai dengan kandungan wahyu pertama yang menjelaskan perlunya iman untuk mendapat ilmu. Dalam ayat lain juga disebutkan bahawa Allah akan meninggikan darjat orang yang berilmu dan beriman.